الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. صدق الله العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Tuan-tuan muslimin, hadirin mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan setinggi-tingginya kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini Allah Ta'ala masih memberikan kesempatan masa dan waktu kepada saya dan tuan-tuan sekalian untuk sama-sama kita berada di dalam majlis ilmu pada malam ini. Mudah-mudahan keberadaan kita ini mendapat rahmat dan keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Yang kedua, malam ni saya rasa saya tak mau nak lajak kot tuan-tuan, sebab depan ni kita ada satu duka cita yang kita rasa kita juga merasai kehibaan itu, pemergian isteri tuan rumah. Saya nak lajak pun masa depan sangat surau. Kerana kalau selang 2-3 baris tu lain lah. Orang duduk tengah bersedih, kita nak kuliah lama-lama ni pun saya rasa kurang adab ni kot. Nah, saya rasa kurang adab ni kot. Nak tuan-tuan pula kan tak tahu, saya punya kuliah ni bukan jenis balada ni, jenis hard rock punya ni. Orang duduk bersedih kan tu kan, jadi kita sebagai adab lah. Saya rasa malam ni sebagai adab kita sesama Islam merasai juga keduka citaan itu, tuan-tuan. Saya rasa malam ni setuju tak kalau kita ringkaskan kita punya kuliah? Setuju tak tuan-tuan? Jadi tuan-tuan pun boleh pergi ziarah. Saya dipahamkan jenazah pun dalam perjalanan, mungkin sekejap kalau kita lajak jenazah sampai orang bawa pergi semayang, tuan-tuan pun tak ada nak semayang. Walaupun malam ni tajuk saya rasa panjang juga saya nak ulas, tapi sampai-sampai tentu saya tengok nampak kanda tadi, nampak kanda tu jadi lain sikit. Mood tu jadi lari tuan-tuan. Sedangkan ni mood pembubaran parlimen, jadi lari juga mood tu. Jadi tuan-tuan setuju malam ni kita ringkas sikit tuan-tuan. Aisyah masuk, kita lajak sikit, lepas tu kita berhentilah insya-Allah, sebagai tanda hormat kita kepada keluarga si mati, insya-Allah. Jadi sebelum kita nak mulakan pertemuan pada malam ni, nak baca kitab, saya nak ajak diri saya dan tuan-tuan sekalian, marilah sama-sama kita mulakan dengan membaca umul kitab. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala
jika ada pahala pembacaan ini di sisi Allah, kita mohon Allah Ta'ala sampaikan pahala ni kepada junjungan besar Baginda sallallahu alaihi wasallam, tanda ingatan, tanda kasih dan cinta kita kepada Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kaum kerabat Baginda, para sahabat Baginda ridwanullah alaihim ajma'in, kepada para alim ulama, guru-guru kita, saudara mara kita, ibu ayah yang telah pergi meninggalkan kita, dan juga khusus kepada almarhumah yang meninggal di depan surau pada malam ni, tuan-tuan. Bihadhihi niyyah al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Kita buka kitab kita, muka surat 146. Fahami bid'ah, jauhi perpecahan. Nombor 4, hukum mencium mushaf. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum mencium mushaf. Kita masih dalam perbincangan yang kita baca pada bulan lepas, yang tertunggak ataupun yang tertangguh, tuan-tuan. Bagaimana di dalam sesuatu isu perbezaan pandangan di kalangan mereka ini, yang disebut sebagai golongan Salafi Wahabi ini, tuan-tuan. Kita tengok dah mengulang-ulang umrah dalam sekali ziarah. Kita tengok dah bab yang kedua, hukum mengadakan majlis takziah di rumah seni mati. Kita tengok dah tentang kenduri arwah pada bulan lepas. Ni kita nak tengok pula bagaimana hukum pandangan mereka tentang mencium mushaf. Kita baca Al-Quran. Kita baca Al-Quran. Habis-habis baca ni, tuan-tuan, bila sebut Sadaqallahul Azim, kebiasaannya orang kita, dia akan cium lah. Dia akan cium. Kalau dulu ni lagi isakan, ni dia. Tiga tekah dulu ni lah. Dia buh tang kepala, dia buh tang hidung, dia tak dekat dada. La ni dia kurang dah. Dia kurang dah. La ni dia habis Sadaqallahul Azim, dia cium. Baik, kita nak tengok puak ni dia punya pandangan nak cium mushaf ni macam mana. Syekh Ibn Utsaimin, Syekh Albani dan Lajnah Daimah lil Ifta menganggap amalan mencium mushaf Al-Quran sebagai bid'ah. Pandangan yang pertama kata tak boleh buat, bid'ah. Kalau hampa buat, masuk neraka. Tu dia bunyi terus. Tu dia. Tuan-tuan nak baru dengar malam ni pun tu dia. Kerana cium mushaf tu maklum neraka tempat dia kata. Pandangan daripada Ibn Utsaimin, Syekh Al-Albani dan Lajnah Daimah lil Ifta. Dia macam ni, tuan-tuan. Saya ni pandangan saya, tuan-tuan. Pandangan saya. Sebenarnya apa pandangan mereka? Silakan, kita tak ada kacau punya. Ada baru ni orang tanya kepada saya, Ustaz, kami nak tanya kepada Ustaz. Ya, saya kata ada apa? Macam mana pandangan Ustaz tentang Saudi? Ada yang mengatakan Saudi ni Wahabi dan sebagainya. Bla 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 bla. Panjang juga soalan baru ni saya dapat. Saya punya pandangan, tuan-tuan. Tuan-tuan setuju ke tak setuju tak apalah. Saya punya pandangan. Sama ada Saudi ni kita menganggap dia Wahabi ke, dia apa ke, bagi saya itu bukan urusan kita. Kita kena hormat, itu negara mereka, bukan negara kita. Apa pun pegangan mereka, apa pun pemahaman yang mereka nak amalkan, kita harus hormat. Itu hak mereka, itu negara mereka. Kita jangan duk kacau apa. Setuju ke tak? Kadang-kadang ada juga yang kerah ini sampai tak mau nak pergi buat umrah, sampai tak mau nak semayang di belakang Imam Masjidil Haram. Saya tak suka pandangan yang ekstrim lagu tu. Saya tak setuju. Sebagaimana tuan-tuan rakan-rakan kita dalam negara ni yang berpandangan ekstrim Wahabi ni kita tak setuju. Lagu tu juga kita jangan ekstrim dengan pemikiran kita. Ada yang kata kami tak mau pergi buat umrah. Kita tanya apa siapa? Ada yang kata sebab kami tak setuju dengan mereka. Saya tak setuju pandangan tu, tuan-tuan. Kita hormat mereka.
Kita nak orang hormat kita, kita kena hormat mereka. Saudi dia nak buat lagu mana, tu bukan masalah kita. Itu hak negara mereka yang kita wajib dan perlu hormat. Setuju ke tak? Setuju ke tak? Lepas tu macam mana ustaz nak semayang belakang imam Masjidil Haram, jumhur ulama kita kata sah, tidak ada masalah. Sah, tuan-tuan nak semayang. Lepas tak mau baca qunut, imam Masjidil Haram dia reti hukum. Tuan-tuan semayang subuh di sana, dia i'tidal solat subuh tuan-tuan, lama ke sah? Kita yang belakang pun dah qunut, kawan bagi ruang. Kita duduk dalam Masjidil Haram, lepas semayang waktu, lepas tak ada doa ramai-ramai, tak apalah, lepas nak beramal dengan pahaman mereka, silakan, mereka ada hak nak beramal, kita jangan kacau. Tapi kalau kita semayang ramai-ramai, kita duduk baca doa lepas semayang tuan-tuan, ada tak polis lepas duduk main kacau kita? Ada tak orang Masjidil Haram duduk main kacau kita? Tak, silakan, hormat mereka kepada kita. Ini yang kita nak tuan-tuan sebenarnya. Lepas ada pandangan lepas nak berpegang kepada pandangan lepas, silakan. Cuma yang kita tak mau ni, hak macam kawan-kawan kita hak duduk dalam negara kita Malaysia ni, dia nak perkara suruh kita follow lagu mana lepas faham. Yang ni yang tak boleh. Ni lepas tak mau nak cium mushaf Al-Quran, silakan. Cuma jangan duk kata kita yang cium ni pula masuk neraka. Ha ni masalah. Saya bukan nak ajak tuan-tuan duk ke lain. Buku kita pun nama Fahami Bid'ah, Jauhi Perpecahan. Jangan mengaji kitab ni last sekali tuan-tuan duduk berpecah dengan orang. Tak mau. Kitab ni kita baca, kita tak mau nak berkelain. Bukan sebab punca kita nak berkelain. Baru ni ada orang tanya soalan. Dia berkata, ustaz macam mana? Saya tak setuju kalau pandangan yang ekstrim sampai tak mau pergi buat umrah. Sampai ni pun tak betul tuan-tuan. Kalau kita duk pegang lagu tu, kita ni tak betul. Berlambat ulama kita pergi buat umrah, tak ada masalah. Hang baru mengaji 3 baris, kitab pun dah tegas lebih daripada ulama juga. Baru mengaji 3 baris, tu pun baru mukadimah, bukan isi. Rasa alim pada ulama, ini masalah. Baik, kita tengok hukum mencium mushaf, dia kata bid'ah. Syekh Ibn Utsaimin berkata, orang yang melakukan amalan tersebut lebih hampir kepada mendapat dosa daripada mendapat pahala. Syekh Ibn Utsaimin kata, tuan-tuan Gustana, tuan-tuan nak kenal syekh-syekh ni, tengok muka surat 144 tu, kita letak muka dah, kita letak gambar dah. Aduh, yang mana Ibn Utsaimin, yang mana yang kata Al-Albani, yang mana kata Ibn Baz, yang mana kata Saleh Fauzan. Tuan-tuan tengok, Syekh Ibn Utsaimin kata apa dia? Perbuatan mencium mushaf ni tuan-tuan, lebih dekat untuk mendapatkan dosa berbanding untuk mendapatkan pahala. Makna terjemah bahasa kita, cium Quran ni maklum, pandangan mereka kata lebih senang dapat dosa daripada dapat pahala. Macam tu lah. Tuan-tuan boleh terima? Tuan-tuan boleh terima tak? Wallahualam, nak ulas banyak-banyak pun tak boleh. Kamera banyak malam ni. Kamera banyak malam ni. Nak ulas banyak-banyak, kamera banyak. Sekian dimaklumkan. Tak? Kamera banyak ulas. Alasannya apa dia? Alasan kata bid'ah, alasan kata perbuatan ni lebih senang mendapat dosa daripada pahala ni. Kenapa dia? Alasannya ialah kerana ia tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat baginda ridwanullah alaihim ajma'in. Tu ya alasannya. Alasannya sebab apa? Nabi tak pernah buat. Alasannya sebab apa dia? Sahabat tak pernah buat. Ya ke sahabat tak pernah buat? Ya ke Nabi tak pernah buat? Ini khilaf pandangan ulama. Ada ulama kata Nabi buat, ada ulama kata Nabi tak buat. Tak apalah, hampa nak berpegang kepada pandangan tu, kamu nak berpegang kepada pandangan tu, silakan. Pandangan yang kami pegang, kamu jangan marah. Adakah kerana kita cium Al-Quran nak jadi perbalahan, permusuhan, pertelingkahan di kalangan kita? Yang ni yang tak mau tuan-tuan, yang ni yang kita tak mau. Berkelahi ni yang kita tak mau. Sama dengan Maulid Rasul lah tuan-tuan.
Saya Alhamdulillah, saya tengok tahun ni, tak tahulah orang Melayu kita di Malaysia ni dia lepas gian ke apa, saya tak tahu nak kata lah. Tahun ni dia sambut Maulidul Rasul luar biasa. Macam mana sambut merdeka baru ni. Dulu bukan tak ada perarakan kemerdekaan dulu. Haram tak nak pergi pun tuan-tuan. Tahun ni dia pergi Kelam. Nak pergi kereta pun tak boleh. Tanya dia siapa yang Bama ni. Alhamdulillah nampak semangat merdeka. Dia kata bukan semangat. Lepas gian 2 tahun tak boleh sambut. Sama tahun ni lah dia belarak maklum. Saya baru ni pun belarak pergi Maulidul Rasul. Saya kata 2 kilo. Ada maklum-maklum belakang kata gagah pergi lah 5 tak. Tu dia saya kata. Dia ingatlah hatilah. Aku 2 kilo ni pun bercerau peluh. Hamba nak minta 5. Sambil duduk berjalan, sambil duduk selawat. Maklum tu kata kita ni kalau mati hari ni syurga lah Ustaz. Alhamdulillah. Dia kata mau harap duduk belarak nak masuk syurga. Maklum ni mampu. Sambil belarak pun boleh duduk tutup pokok bunga orang lagi. Maklum. Hak ni canggih orang perempuan. Dia lintas kat depan rumah kawan tu, dia nampak pokok bunga tepi telok. Cabut. Pi tangan kosong balik, cekak pokok bunga ke dia. Dia kata maklum boleh tahu mana maklum. Dia kata tengok elok di tepi jalan tu. Balas. Lepas tu dia duduk main sembang dengan kita nak masuk syurga. Syurga kot mana tuan-tuan? Tahun ni dia belarak Alhamdulillah. Tuan-tuan cuba tengok tuan-tuan. Lagi ditekan, lagi burukkan sambutan Maulidul Rasul, lagi umat Rasulullah SAW sambut. Sampai kawan-kawan kita di belah sana pun dah buat forum dah tuan-tuan ni. Zikrar Rasul. Dia tak sebutlah Maulidul Rasul. Dia buat forum Zikrar Rasul. Memperingati Rasulullah. Sama lah. Mungkin maulid tu bid'ah, zikra tu sunnah, tak tahulah. Lah kali lepas pun kena sambut juga. Ni lah. Lah kali duk kena sambut juga. Duk kata tak kita sambut ni bukan ada masalah apa. Ini khilaf. Lah cakap lain khilaf. Dulu hamba duk kata Nabi tak pernah buat. Allah khilaf pula dah. Tak apalah dia klaim kenduk tu tak apalah lah. Mau kenduk tu tak apa dah. Hak kita tak mau duk cekang sangat. Baik. Abdul Aziz bin Bas. Ini ulama' mereka pula. Tuan-tuan tengok tu. Dia tulis Ibn Bas. Dekat gambar tu Ibn Bas. Dia kata apa dia? Dia berpendapat ianya harus. Namun meninggalkannya lebih baik. Dia rasa lemah sikit lah. Dia kenduk sikit lah. Dia tak apa nak cekang. Dia kata nak buat tak mau buat sudah. Hukum dia harus. Tapi kalau tinggal itu lebih baik lah. Dia agak lembut sikit. Tuan-tuan nampak ni. Tu bak cium Quran. Tu bak cium Quran. Hak nombor 5, hak ni lagi sakan. Hukum membuat garisan untuk menyamakan saf. Tu. Tak tu. Tak tu duduk tu lah. Tu garisan tu dia nama untuk apa tu? Untuk apa tu? Nak betulkan saf. Tengok dia kata apa dia. Di sesetengah negara Arab, pihak masjid membuat garisan di atas kapet untuk merentangkan tali di atas saf, untuk memudahkan para makmum menyamakan saf. Kalau tuan-tuan pergi negara Arab, dia agak beza kapek sana dengan kapek kita. Tuan-tuan bisa masuk Masjid Nabawi, bisa masuk Masjid Haram, tuan-tuan bisa semayang dekat Masjid Quba, bisa. Kapek dia lagu mana maklum? Kapek dia lagu ni tak? Kapek dia lagu ni tak tuan-tuan? Kapek dia lagu kapek rumah tu, main sekeping-sekeping, mereka pergi sambung. Makna dia tak ada lagu kita ni. Lalu mereka akan buat satu tarik tali ke apa dia. Tujuan dia untuk menyamakan saf. Macam kita dah buat ni. Apa dia hukum dia tuan-tuan? Al-Albani, Nasiruddin Al-Albani menganggapnya adalah bid'ah yang boleh memasukkan ia ke dalam neraka. Bila sebut bid'ah mereka tak sama dengan bid'ah kita. Bid'ah kita dia ada 2. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dalalah. Loh abang nama Aisyah masuk ke apa abang sini? 8? Sejam ni dia bawa tutup terus. Tidak ada cerik bunyi kat belakang lah. Ada berapa minit Ada 4 minit lagi. Mudah buat duit malam ni, tak teruk. Kita ambil balapan 25 boleh kot? Boleh nak, baik. Al-Albani kata bid'ah mereka tak sama dengan bid'ah kita maklum.
Bid'ah kita ni dia ada dua. Yang pertama nama dia bid'ah hasanah. Yang kedua nama dia bid'ah dalalah. Benda yang tak bercanggah dengan syariat. Benda yang tak bercanggah dengan agama. Walaupun Nabi dan para sahabat tak buat, ianya boleh dibuat dan dinamakan sebagai bid'ah hasanah. Contoh, kita belarak Maulid Rasul, tuan-tuan. Kita belarak Maulid Rasul. Lepas kata Nabi tak pernah buat. Lepas kata sahabat tak pernah buat. Lepas kata, tak apa kita kata. Tahu ada ikhtilat. Orang perempuan dengan orang lelaki berjalan sekali. Tak ada. Orang lelaki duduk depan, orang perempuan duduk belakang. Betul ke tak? Tak tahulah kalau sini orang perempuan duduk depan, lelaki duduk belakang. Jangan buat pasal Pak Long. Orang perempuan duduk depan, lelaki duduk belakang, 6 kilo pun dia berjalan. Sambil duduk berjalan, dia tak selawat dah. Dia duduk i'rab, orang perempuan depan lah. Tu nampak kalau kita pergi elemen sikit clear. Lah ni orang perempuan belakang, orang lelaki depan. Maklum kalau tengok orang lelaki berjalan, maklum nak komen apa? Tak ada apa lah. Ada orang perempuan nak komen, boleh tahan. Tak ada. Boleh tahan, boleh gagah. Tu pasal orang lelaki. Orang perempuan tak ada. Habis dia nak komen pun dia kata tengok bang, pungkung tak ada dah kencing manis teruk lagu tu Tu bersin 4 kali luruh kan melekat pungkung tak ada dah bang pun teruk dah. Dia kata bang pun berjalan pun mengengkang teruk. Dia kata tengok tu. Tak tahu lah itu anak dia kata telur kembang sebelah kot mana. Tak tu jalan teruk tu. Lagu tu lah maklum nak komen. Nuk selawat. Tak ada. Kalau Nabi tak buat, benda tu dianggap bid'ah. Ya. Tapi ulama kata bid'ah hasanah. Wahabi dia tak ada. Semua bid'ah sesat. Ibn Utsaimin dan Saleh Fauzan berpendapat ianya harus. Ni nak abang kat tuan-tuan. Di kalangan ulama lepa ni pun, dia ada yang tegah, dia ada yang lembut, dia ada yang keras, dia ada yang tolak unsur. Ni di kalangan lepa. Lepas tak ada duk menyekang sangat. Duk main menyekang ni kita kot dalam Malaysia ni. Menyekang sampai tak boleh nak kata apa. Tu dia kata bab garisan. Tengok nombor 6. Hukum membaca doa khatam Al-Quran semasa solat tarawih ataupun solat malam dalam solat. Doa khatam Quran tuan-tuan. Doa khatam Quran. Dia baca apa? Quran ni. Sebulan dalam bulan Ramadan. Bulan apa? Semayang tarawih ni. Sini dan khatam tak? Kalau di surah ni dan khatam tak tiap-tiap tahun? Dan paling-paling kurang sekali khatam. Macam surau tempat kami tuan-tuan, paling-paling kurang ayah saya kata buatlah kod mana pun dia nak 2 kali khatam. Ayah saya kata buatlah kod mana pun 2 kali khatam. Dia ayah saya kata semayang tarawih ni jangan berhenti awal daripada 10.30. Dia ada dulu sekali, dia tak ada. Lepas tutup 9.45 selesai. Wadduha qul wallah. Qul ya qul wallah. 9.45 selesai. Dia balik-balik nak sembahyang, habis dah. Lepas tu dia buat syarat, jangan awal pada 10.30. Dia kata ambil, pergi panjang sikit. Yang mana tak larat, rehat. Alhamdulillah, bolehlah 2 kali khatam. Alhamdulillah lah tuan-tuan ni. 2 kali khatam. Ni dia kata ni, bila khatam. Bila khatam tuan-tuan, orang akan baca doa khatam Al-Quran ni waktu solat tarawih ataupun dalam solat malam. Dia nak tengok bagaimana hukum dia kata. Seperti yang diamalkan di Masjidil Haram sekarang ini dengan doa yang panjang. Masa qunut tu. Doa qunut witir tu. Dia panjang tak tuan-tuan duk tengok live Masjidil Haram tu panjang tak maklum? Maklum dia tengok malam-malam tu panjang maklum Di Masjidil Haram membuat mai tengok. Apa dia berkata? Syekh Al-Albani menghukum amalan ini sebagai bid'ah yang boleh masuk dalam neraka. Ibn Utsaimin tidak menghukumkan amalan ini sebagai bid'ah walaupun tidak ada sumber bagi amalan ini daripada hadis Nabi atau asar sahabat. Dia kata dak. Ibn Utsaimin kata dak. Ibn Bas juga mengharuskannya tetapi menasihatkan imam agar tidak terlalu memanjangkan doa tersebut. Ini saya setuju. Ibn Bas kata nak baca-bacalah, tak ada masalah.
Cuma jangan duk panjang sangat. Jangan duk panjang sangat. Doa apa pun tuan-tuan kalau boleh, kalau kita baca ramai-ramai, jangan panjang sangat. Apatah lagi doa tahlil. Taklah masa duk meratik tu lepas duk hidang laut dah. Dia buat doa panjang pula. Ni saya nak abang, kalau nak bagi makan, makan dulu. Mau tak mau bagi makan, jangan luar keluar makanan tu. Seksa batin kita hadap watik ni. Ni pun perangai korang elok. Orang kok dia kata no good. Tak apa elok. Duk hidang-hidang haram tak bagi kita makan. Maklum jangan duk buat. Tobat buang. Dia duk hidang depan kita. Kita duk meratik duk tengok. Oi, sakit jiwa Pak Long. Betul tak? Tengok ayam 3 ketih. Orang 6 orang. Dia kata nak beli ke siapa ayam ni? Gulai ikan pula 2 ketih. Haram sungguh dia kata. Yang cukup 6 batang kacang mendi. Duk meratik. Duk meratik. Orang duk la ilaha illallah, la ilaha illallah, dia ayam 6 ketui. Orang 6 orang, ayam 3 ketui. Jadi digurun, Pak Long, digurun ni cerita betul. Ni bukan saya nak muhung ni. Digurun, depa malam tu kenuri bihun goreng. Kenuri malam tu bihun goreng. Dia hidang-hidang bihun, dia tutup dengan sahabat. Dia ambil pinggan tu tindih sahabat tu. Duk meratik budak ni la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dalam hati duk tanda tanya makan apa malam ni. Bawah sahabat ni ada apa? Kipas angin tu, macam tu. Pusing pi pusing mai terkena sahabat tu selak. Selak nampak bihun goreng dia pun la ilah bihun dia kata. Nak hidang bagi makan. Mau tak mau bagi makan, jangan ada hidang. Lepas meratik baru bagi wak keluar. Seksa tuan-tuan ni. Celah tu pula, khalifah tu pula tutup doa cukup panjang. Habis doa masuk jamban, keluar jamban, masuk masjid, keluar masjid, semua ribut. Jangan. Saya nak abang kat tuan-tuan, jangan. Doa terlalu panjang sangat. Kalau ramai-ramai ni, saya pun tak bersuka. Mau nak banyak-banyak, buat seorang. Serupalah semayang pun nak panjang, seorang. Ni seorang haram tak doa. Mana orang dia panjang nak bang kata dia alim. Allah, jenis ni pun ada tuan-tuan ni. Ada, aku belah ni pun ada. Cuma malam ni dia tak main. Ada, dia depan orang ni dia nak menunjuk sungguh. Oh, dia nak menunjuk sungguh habis doa Allah, tuan-tuan tu. Untuk doa kita dah lapak tu habis doa pi Palestin, balik Palestin dia pi Syria. Kita kata bila nak balik Malaysia ni. Dia pi kuih jauh tu. Kan kita dah ingatkan habis dah. Rabbana taqabbal minna du'aana. Kita dah kata Rabbana lah. Innaka antas sami'un. Wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Kita kata lega lah. Kita pun kerana nak cium tangan dah. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Dia kata jahanam dia pi Palestin. Dah doa ni. Dia ingatkan Palestin tu dia nak tiba balik Malaysia, dia pergi Syria. Lepas Syria dia pergi Maghribi, dia kuih panjang dah kata ni. Dia balik pun dia duduk lek kat tepi Malaysia tak masuk. Dia pergi ikut selatan Thailand, dia kena pergi pula Iraq. Haram kata tu imam ni, dia kuih panjang ni. Jangan nak longwe, jangan. Bagilah. Tuan-tuan jangan duduk merepek panjang-panjang sangat. Doa tu dia bagi ringkas, padat, tepat. Tuan-tuan nak minta apa? Minta. Syekh Abdullah bin Jibrin juga mengharuskannya. Yang ni pun dia kata, harus, tak ada masalah. Nombor 7. Hak ni pun sakan juga tuan-tuan. Memulakan majlis dengan bacaan Al-Quran. Tahu tak Pak Long? Kita nak buat majlis apa? Bagi memberkati majlis kita pada hari ini. Hak ni kata pengurusi majlis. Majlis dengan ini menyebut yang berbahagia Haji Abdullah bin Musa, qari jemputan kita, untuk memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Mari tengok dia kata apa. Kan ni bisa buat tak? Bisa. Telah menjadi kebiasaan pada masa kini. Majlis-majlis rasmi, pertandingan-pertandingan, mesyuarat dan lain-lain dimulakan dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Habis tak ada pun kita akan mula dengan apa dia? Fatihah. Para hadirin sekalian, bagi memulakan majlis dan memberkati majlis kita pada pagi ini,
Kita mulakan dengan membacaan ulumul kitab Al-Fatihah. Kira termasuk ah. Fatihah tu Al-Quran. Tengok dia kata dia. Syekh Saleh Fauzan dan Syekh Albani mengharuskan amalan ni. Silakan buat, tak ada masalah. Nak baca Quran tak ada masalah apa. Tapi Syekh Bakar Abu Zaid dan Syekh Abdul Razak Al-Afifi menganggapnya amalan ini sebagai bid'ah. Ada ulama yang kata bid'ah, masuk neraka. Jangan duk buat lagu tu, masuk neraka. Kerana tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alasan yang mudah. Sebab Nabi tak pernah buat. Sebab sahabat tak pernah buat. Sebab Nabi tak pernah tunjuk amalan ni. Tu ya hujah apa? Mudah kan maklum? Sebab apa tak boleh buat? Nabi tak buat. Kadang-kadang bukan Nabi tak buat. Kamu kot yang baca hadis tak jumpa. Kamu kot yang baca kitab tak jumpa. Tuan-tuan jangan duk rasa, pelik nak baca Quran. Tuan-tuan tengok malam Jumaat, baca Yasin pun tak boleh. Jangan duk pelik. Gelek titok tak apa. Gelek titok tak apa. Yang lain tak ada masalah. Ibnu Utsaimin pula menyatakan amalan ini bukan sunnah Rasulullah. Kerana tidak ada sumber yang menyatakan Rasulullah pernah melakukannya. Syekh Ibn Utsaimin kata pula. Dia kata Nabi tak nak buat. Yang kita duk kalut nak buat pasal apa? Nabi tak pernah buat. Kalau benda ni baik, mesti Nabi buat. Dia kata kok tu pula dah tuan-tuan. Hak ni dia kata ni qasidah baru ni saya dengar tadi ceramah. Ni qasidah ni dia buat apa? Mana lebih baik baca qasidah dengan baca Quran? Dia buat hujah lagu tu. Orang awam dengar betul juga no. Betul juga. Itu baru ni pula dia kata. Ni apa sikit-sikit Yasin. Sikit-sikit Yasin. Masuk rumah baca Yasin. Dia kata, nak pergi Mekah baca Yasin. Sebab tak ada surah lain nak baca. Orang tanya saya pasal apa tak baca surah lain. Saya kata, hantar baca tengok surah. Masuk rumah baca surah Baqarah. Tengok bila nak habis. Pukul apa nak boleh makan nasi? Apa masalah baca surah Baqarah? Apa masalah dengar qasidah? Mana lebih baik dengar qasidah dengan baca Quran? Kita kata dua-dua baik. Baca qasidah pun baik, baca Quran pun baik. Dua-dua baik. Sebab apa dia? Baca qasidah memuji Rasulullah. Tak baik ke tuan-tuan kalau kita puji Nabi? Maklum? 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 Dia buat sengguk dah. Wahabak awal nak berhenti dia sengguk dah. Lagi awal daripada kita ada sengguk. Kita hak mengajar pun tak sengguk. Dia sengguk tu bukan faham, lena. Kau tuan-tuan tengok khatib duk baca khutbah semua duk angguk. Angguk tu bukan angguk setuju, angguk lena. Awal maklum sengguk Lepas setengah sengguk dah. Cuba duduk di rumah enggak lepas setengah nak sengguk, tobatlah home dah Mai duduk dalam kuliah lepas suku boleh sengguk dah tuan-tuan. Hak ni nama dia barakah. Hak tuan-tuan duk malas nak main mengaji berkat ni berkat lah. Boleh lena tu kau berkat lah. Apa pun tak ada, tilam pun tak ada, batai panjang pun tak ada. Balas sila lena. Kadang-kadang tiang pun tak ada boleh lena tuan-tuan. Hak ni berkat majlis ilmu kalau tuan-tuan nak tahu. Cerita hak lain saya tak mau abang lah. Hak ni yang saya kata abang. Kita baca qasidah tuan-tuan ni saya nak abang kat tuan-tuan. Tuan-tuan tolong tanam dalam kepala. Baca qasidah ni maklum kita memuji Nabi SAW. Bacaan qasidah adalah bacaan untuk memuji baginda sallallahu alaihi wasallam. Puji Nabi berbeza dengan puji manusia lain. Contoh saya kata, saya puji tuan-tuan, saya puji Pak Long. Pak Long kita ni bagus, orang yang baik, senang kira. Saya puji Pak Long, yang mulia ni Pak Long ke saya? Boleh faham tak? Sudah tentunya yang mulia ni Pak Long. Sebab saya puji Pak Long, akhirnya Pak Long jadi mulia. Tetapi baginda sallallahu alaihi wasallam dia berbeza. Kita puji dia, yang mulia tu mai kepada kita. Sebab tu kita duk baca qasidah, kita duk puji Nabi. Bila kita puji Nabi ni maklum, kemuliaan tu dia mai kepada kita. Bukan kemuliaan tu dia pergi kepada orang tu, mai balik kepada kita.
Ia berbeza dengan kita puji manusia lain. Kita puji dia, yang mulia dia, bukan kita. Tapi bila kita puji Rasulullah, kemuliaan dia tu mai pada kita. Lepas tu jangan duk bagi pilihan. Mana lebih baik baca Quran dengan baca qasidah? Bagi kita Ahlus Sunnah, dua-dua baik. Sebab qasidah isi kandungannya adalah pujian kepada Nabi. Bukan makian kepada Nabi. No, pujian. Boleh faham? Dah sampai dah? Okey. Di Mayak pun dah sampai dah tuan-tuan. Di elok kita pun jumpa stesen dah. Had nombor 8 tu insya-Allah kita sambung pada bulan depan, iaitu bergerak-gerak ketika membaca ataupun menghafal Al-Quran insya-Allah. Wallahu a'lam. Tanda habis tuan tu. Elok 8.30. Nah, insya-Allah tuan-tuan, mau kita panjang umur bulan depan kita baca pada muka surat 148, iaitu masalah ke-8 insya-Allah. Saya mohon maaf banyak-banyak kalau ada salah dan silap tuan-tuan. Tuan-tuan, jadi macam ni lah kehidupan tuan-tuan. Setiap yang bermula dia pasti akan berakhir. Setiap yang hidup pasti akan mati. Cuma bila nak mati dan bagaimana cara nak mati, yang tu kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ikhtiar dengan doa. Hari ini tuan-tuan, kita tengok musibah kena kepada keluarga kita, keluarga orang. Mai satu hari dia kena kepada keluarga kita pula. Sebab tu di atas dasar kita kongsi kesedihan ni, kita tangguh dululah kuliah kita pada malam ni insya-Allah. Dia mudah-mudahan kepada ahli keluarga almarhumah kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ketabahan dan kesabaran. Amin. Mudah-mudahan kematian ini menjadi kematian yang husnul khatimah. Amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati arwah. Amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menggantikan musibah ini dengan pahala dan kebaikan kepada seisi keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Jadi saya rasa cukup sekadar ni dulu tuan-tuan. Saya dah jamak. Cuma lagi lepas habis kuliah, tuan-tuan yang dapatkan produk Top Coco, tuan-tuan boleh dapatkan dekat Aita saya di sana. Aita saya hitam tu, Aita yang biasa duk main tu, speed gear lingkup. Tuan-tuan bayang, saya baru pakai 6 tahun tuan-tuan, kilometer 500,000. 500,000. Makna setengah juta kilometer. Tu pun kalau saya ingat tak ada PKP, dia boleh pergi 700,000 tu ni. Tuan-tuan bayanglah, jalan tu berlingkup. Baru ni balik daripada Pahang, dia duduk menyentak. Saya telefon pomen tanya buat menyentak. Dia kata poket hang lama tak keluar kot. Dia kata dia duduk menyentak. Ini saya main naik kereta. Hak saya duduk naik selalu tu kereta company. Yang ni kereta saya sendirilah. Tuan-tuan boleh dapatkan dekat kereta saya tu, Top Coco. Dan juga tuan-tuan, malam ni tabung ada macam biasa dekat pintu-pintu keluar sebelah muslimin dan muslimat. Saya nak minta tolong sikit hari ni tuan-tuan. Pada hari Jumaat ni kita ada program agihan sumbangan kepada asnaf. Untuk asnaf ada lebih kurang 30 orang. Nama saya dapat kemarin. Mereka hantar untuk bulan ni ada 30 asnaf yang nak dapat. Jadi kita dah nak beli barang apa semua. Jadi tuan-tuan yang malam ni, kalau tuan-tuan rasa nak bantu, bantuan ni tuan-tuan kepada ibu tunggal, kepada anak-anak yatim, kepada orang yang ahli keluarganya ditimpa musibah dengan kesakitan. Ini di antara-antara ni lah. Tuan-tuan nak bagi sumbangan ke, nak bagi zakat ke malam ni, dialu-alukan, tabung dekat pintu-pintu keluar sana insya-Allah. Wallahu alam. Saya mohon maaf banyak-banyak. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubika min hal ahli an-nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.